Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan falsafah pendidikan Asia Timur dan Yunani Purba. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Washima dan rakan-rakan sekalian. Saya Esther Entianat Nalong daripada kumpulan 3. Pada hari ini saya akan memulakan pembentangan bagi kumpulan kami. Dan sebelum saya meneruskan pembentangan pada hari ini, izinkan saya untuk berkongsi sebuah kalimat yang terkenal yang telah diperkenalkan oleh salah seorang tokoh pendidikan, iaitu Nelson Mandela. Menurut Nelson Mandela, pendidikan merupakan satu-satunya alat yang paling berkuasa untuk mengubah dunia. Bagaimana dan mengapa? Melalui pendidikanlah seseorang individu dapat diseimbangkan daripada segi pemikirannya, emosinya, rohaninya dan juga jasmaninya. Baiklah, sekarang kita melihat kepada Malamat Pembangunan Mampan ataupun SDG yang keempat, iaitu pendidikan berkualiti telah diterapkan oleh kebanyakan negara. Dan ini terbuktilah bahawa setiap negara telah menekankan bahawa pendidikan merupakan instrumen ataupun aset yang penting untuk dimiliki oleh seseorang individu. Pendidikan terdiri daripada pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Apakah itu pendidikan tidak formal? Pendidikan tidak formal merupakan pendidikan yang telah diturunkan secara turun-temurun dan ia merupakan kemahiran asas yang digunakan dalam kehidupan seharian. Sebagai contohnya, memburu binatang, bercucuk tanam dan bertukang kayu. Bagaimana pula dengan pendidikan formal? Pendidikan formal merupakan pendidikan yang merangkumi kemahiran membaca, menulis dan mengira. Pendidikan formal telah wujud selama bertahun-tahun, iaitu sejak zaman Mesopotamia lagi. Jadi, apakah yang telah ditekankan oleh tamadun Mesopotamia dalam bidang pendidikan formal? Baiklah, dalam aspek pendidikan formal, tamadun Mesopotamia telah menekankan kemahiran membaca, menulis dan mengira dalam kalangan ahli Taurat ataupun ahli agama. Ia berbeza pula dengan tamadun China kerana tamadun China lebih kepada untuk menyediakan rakyatnya yang mempunyai sensitiviti moral supaya lebih taat kepada negara, lebih taat kepada kerajaan bagi membangunkan semangat patriotism dalam kalangan rakyatnya. Pendidikan tidak akan lengkap tanpa maklumat pendidikan yang betul dan berkesan. Dan alih-alih falsafah pendidikanlah yang telah banyak berkorban masa dan tenaga untuk membina sebuah maklumat pendidikan yang sesuai dan berkesan. Jadi, dalam kajian ini, kumpulan kami akan menekankan tentang pemikiran ataupun falsafah pendidikan di Asia Timur dan pendidikan pada zaman Yunani Purba. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aziz bin Jafar akan menerangkan tentang konsep falsafah secara umum. Para sahabat tahu apa itu falsafah pendidikan? Falsafah pendidikan ialah kerangka asas yang membimbing pembangunan sistem pendidikan. Ia menetapkan hala tuju, prinsip dan nilai dalam proses pembelajaran untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Secara umumnya, falsafah pendidikan merangkumi 3 komponen. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Jika menekankan pembangunan insan secara holistik, berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan nilai murni. Matlamatnya ialah bagi melahirkan warga negara berilmu, berakhlak dan bertanggung jawab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan mengenai falsafah pendidikan Konfusius. Konfusius ialah seorang ahli falsafah dan pendidik terkenal dari China yang menekankan bahawa pendidikan adalah hak semua orang.
bukan hanya untuk golongan tertentu. Falsafah memberi penekanan kepada pembentukan akhlak mulia, nilai kasih sayang, adab, kejujuran, serta tanggung jawab. Beliau percaya bahwa matlamat utama pendidikan bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk membina pribadi yang baik dan berdisiplin. Prinsip ini juga menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan hubungan hormat antara guru dan pelajar. Nilai-nilai dalam falsafah Konfusius masih relevan pada masa kini kerana ia dapat membantu melahirkan insan yang seimbang dari segi ilmu dan sahsiat. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Alban. Hari ini saya akan membentangkan falsafah pendidikan menurut pemikir Yunani purba yaitu Aristoteles. Aristoteles ialah seorang ahli falsafah Yunani purba. Beliau percaya bahwa pendidikan bukan sekadar untuk memperoleh ilmu, tetapi untuk membentuk manusia yang baik dari segi intelek, moral, dan jasmani. Pemikiran beliau menjadi asas kepada sistem pendidikan moden di dunia barat. Menurut Aristoteles, tujuan utama pendidikan ialah untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Pendidikan membantu manusia menggunakan akal pikiran dan nilai moral dalam membuat keputusan yang betul. Terdapat 4 prinsip utama falsafah pendidikan Aristoteles, yaitu yang pertama, pendidikan mesti membangunkan insan secara menyeluruh, merangkumi aspek jasmani, intelek, dan moral. Kedua, pelajar digalakkan berpikir secara rasional dan logik. Ketiga, pendidikan harus menekankan nilai moral dan etika dalam kehidupan. Dan keempat, proses pendidikan perlu dilakukan mengikut peringkat umur dan perkembangan individu. Menurut Aristoteles juga, pendidikan dapat melahirkan warga negara yang baik, seimbang, dan berakhlak. Prinsip pendidikan Aristoteles masih relevan pada masa kini, terutama dalam falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia yang menekankan keseimbangan antara ilmu, moral, dan akhlak. Kesimpulannya, falsafah pendidikan Aristoteles menekankan bahawa pendidikan harus membentuk insan yang berilmu, berakhlak, dan seimbang. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan hubung kait falsafah pendidikan Asia Timur dan Yunani purba dalam sistem pendidikan negara Jepun. Falsafah pendidikan Yunani purba menekankan pendidikan yang holistik, iaitu pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi manusia secara seimbang dari segi intelek, moral, dan fizikal. Prinsip ini telah digunakan dalam sistem pendidikan Jepun yang sangat menumpukan kepada pencapaian akademik, pembangunan sosial, kerja berpasukan, serta tanggungjawab sosial. Manakala falsafah pendidikan Asia Timur pula menegaskan kepentingan pendidikan sebagai suatu proses pembaikan diri dan pemeliharaan harmoni sosial. Prinsip ini sangat menekankan kepada nilai-nilai moral seperti kesopanan, hormat kepada guru dan orang tua, dan pentingnya hubungan hierarki dalam masyarakat setempat. Dalam sistem pendidikan negara Jepun, nilai hormat sangat menonjol, di mana guru dipandang tinggi, murid diajar untuk berdisiplin, dan menunjukkan adab yang baik dalam pergaulan seharian. Kesimpulannya, gabungan daripada kedua falsafah pendidikan pemikir Asia Timur dan Yunani purba menjadikan sistem pendidikan negara Jepun lebih unik dan berkesan untuk melahirkan individu yang seimbang daripada segi intelek, moral, dan sosial. Pendidikan di Jepun tidak hanya menumpukan kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga menumpukan kepada pembentukan watak dan nilai murni yang penting dalam membina masyarakat yang harmoni dan maju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan kesimpulan lukisan. Falsafah pendidikan sangat penting dalam membentuk arah dan nilai sesuatu sistem pendidikan. Tokoh seperti Confucius dan Eric Butler, walaupun datang daripada zaman dan budaya yang berbeza, mereka ada matlamat yang sama, melahirkan insan yang berilmu, berakhlak dan berguna kepada masyarakat.
Jepun jadi contoh terbaik. Negara itu berjaya menggabungkan nilai moral dan disiplin daripada Confucius dengan prinsip keseimbangan akal, jasmani dan emosi daripada Aristotle. Hasilnya, sistem pendidikan Jepun bukan sahaja cemerlang daripada segi akademik tetapi juga berjaya membentuk rakyat yang berdisiplin, bertanggungjawab dan beretika. Ini bukti bahawa kejayaan pendidikan bukan sekadar keputusan atas kertas, tetapi bagaimana ia membentuk sasiah dan nilai kemanusiaan. Jadi, negara lain termasuk Malaysia wajar mencontohi pendekatan holistik ini untuk melahirkan generasi yang berfikiran kritikal, berakhlak mulia dan mampu memimpin masa depan. Sekian, terima kasih. Sekian daripada kami kumpulan 3. Terima kasih. I see you watching me.